Okey ke suara? Okey tak? Yes, okey. Baik, okey. Okey. Boleh. Okey, silakan. Kalau sangkut lagi terus bagi tahu Ya. Okey, insya-Allah. Dari mula balik saya mula je laju sikitlah. Okey, mula balik Ustaz. Yes, mula balik. Sunnahnya kita bertakbir bila mula kita bergerak sahaja daripada sujud. Kita duduk sujud dan bila mula je otot kita bergerak untuk mengangkat kepala dan sebagainya tu kita dah kita bertakbir. Lepas tu Imam Nawawi kata dipanjangkan takbir sehinggalah kita tetap keadaan duduk. Dan kita pun dah bincang tentang berapa bilangan takbir di dalam solat di awal bab hari itu, dan beberapa perselisihan pendapat ulama tentang panjang pendeknya takbir itu. Dan juga panjang yang membatalkan takbir itu. Seperti mana yang kita sebut sebelum ni, kalau seseorang itu sebut Allahu Akbar, tak boleh juga batal takbir itu, ataupun Allahu Akbar, itu juga batal takbir. Itulah yang dimaksudkan dengan mad atau panjang yang membatalkan bagi takbir itu. Bila selesai je takbir dan kedudukannya tetap duduk di antara dua sujud itu, maka sunnah baginya untuk berdoa. Seperti mana yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan Tirmizi wan Nasa'i wal Baihaqi wa ghairiha an Hudzaifah, daripada di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, dalam kitab Al-Baihaqi dan selain daripada mereka itu, daripada hadis daripada Huzaifah bin Yaman, Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang terdahulu yang kita bincang, dah 2 kali 3 kali dah kita baca hadis ni dalam bab-bab sebelumnya, dalam bab rukuk, dalam bab sujud, tentang solat Nabi di waktu malam dan panjangnya berdiri Nabi di dalam solat itu dengan membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, Ali Imran, dan rukuk Nabi yang panjang seperti mana panjangnya berdiri Nabi. Itu apa yang Imam Nawawi bawa. Lepas tu wasujuduhu nahwa dhalik, dan juga sujudnya yang juga panjang seperti mana rukuk dan qiyamnya. Qala, dan Nabi kata wa kana bukan Nabi kata, Huzaifah al-Yaman dia kata wa kana yaqulu baina sajdatain, dan dia pun berkata, Nabi pun menyebut di antara dua sajdah, dua sujud itu, duduk di antara dua sujud itu, apa doanya? Rabbighfirli. Maknanya Nabi baca, ini salah satu riwayat. Kalau orang tak nak baca, kalau orang dia mungkin nak cepat, dia baca Rabbighfirli. Ataupun kita baca yang seperti mana yang kita baca sebelum, selalunya lah dalam solat-solat kita. Ini lafaz lain dalam bacaan, dalam duduk di antara dua sujud. Dan dia kata wajalasa biqadri sujudihi, dan dia duduk di antara dua sujud itu sama lebih kurang panjangnya dengan ataupun lamanya macam dia sujud. Maka duduk di antara dua sujud Nabi ni, kalau nak ikut cara solat Nabi yang betul, sebenarnya memang panjang. Sebab di dalam itulah Nabi sentiasa berdoa dengan doa-doa yang diajarkan kepada kita. Hadis ini hadis sahih. Jadi kita boleh amalkan. Kalau nak tukar sekali-sekala, nak tukarkan daripada bacaan yang kita selalu baca itu, boleh, tak ada masalah. Allahu Akbar, Rabbighfirli. Bacalah banyak kali sehingga kita lama, seumpama kita sujud tadi tu. Wa bima rawaina, dan juga bacaan lain yang sebagaimana kami meriwayatkannya di dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas fi hadithihi an Ibn Abbas fi hadithi mabitihi 'inda khalatihi Maimunah radhiyallahu anha, daripada Ibnu Abbas pada hadis tentang yang menceritakan tentang Ibnu Abbas tidur dekat rumah mak saudara dia, belah mak. Rumah makcik dia sebelah mak, namanya Maimunah radhiyallahu anha. Ibn Abbas pun radhiyallahu anhu, Maimunah pun radhiyallahu anha, dua-duanya sahabat Nabi. Cuma Ibn Abbas kecil muda masa tu, Maimunah dah berumur, makcik dia sebelah mak dia. Wa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail fadzakarahu, dan menceritakan tentang salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, dan dia pun sebut, dia kata qala
Wa kana idza rafa'a, ini Ibn Abbas bagi tahu. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah qala rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Dalam riwayat Abi Daud dia tambah wa'afini dan isnad pun hasan. Isnad dalam Abi Daud pun hasan. Conclusion ataupun kesimpulan hadis ini hasan, kategorinya adalah hasan, klasifikasinya adalah hasan, boleh diamalkan. Dikeluarkan juga oleh Abu Daud dalam kitab as-salat, dikeluarkan juga oleh Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan Hakim juga dalam Al-Mustadrak. Diceritakan juga dalam Nataijul Afkar oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini bacaan yang kita biasa baca. Kalau nak baca yang tadi Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli boleh juga. Ataupun nak himpunkan boleh juga. Tapi kalau nak himpunkan, sebahagian awal riwayat yang kita sedang baca sekarang ni ada Rabbighfirli. Maka kalau nak pendek Rabbighfirli, tapi kita disunatkan panjang lah. Bukan saya masukkan itu, maksudnya kalau nak pendek tu boleh pilih. Memang boleh pilih, tapi anjurannya untuk dipanjangkan supaya kita sentiasa bersama-sama Nabi Muhammad SAW di dalam sifat salat Nabi. Bacaan ini adalah bacaan yang biasa kita baca, cumanya ada tambahan daripada Abu Daud. Kalau tak nak ikut tambahan, tak nak guna tambahan daripada Abu Daud, cukup dengan apa yang terdapat di dalam Sunan Al-Baihaqi dan sebagainya yang tidak ada perkataan wa'afini. Boleh juga. Kalau ada orang baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, tiba-tiba dia tak baca wa'afini, kita tak payahlah kata dekat dia bacaan tu tak cukup. Sebab itu mengikut riwayat setengah ulama hadis, tambahan wa'afini adalah tambahan daripada riwayat Abi Daud. Maka kita tambah, kita himpunkan, tidak ada masalah. Maka kita banyakkan lagi bacaan-bacaan kita di dalam duduk di antara dua sujud. Lepas tu dia kata, ada soalan tak? Tak ada soalan. Okey. Lepas tu Imam Nawawi dia kata fa idza sajada as-sajdata ats-tsaniyata qala fiha ma dzakarnahu fil ula was-sawa. Bila dia mula sujud, untuk sujud yang kedua, maka dia pun sebutlah seperti mana yang dia baca dalam sujud yang pertama, dan itu perbahasan yang kita dah bincang banyak di dalam bab yang sebelum ini. Lepas tu Imam Nawawi dia kata fa idza rafa'a ra'sahu minhu rafa'a mukabbiran wa jalasa listirahati jilsatan latifatan bihaitsu taskunu harakatuhu sukunan bayyinan. Dia kata bila dia mengangkat kepala daripada sujud yang kedua. Walau ini duduk dalam bab tu lah. Maksudnya sekarang ni dah sujud yang kedua. Tadi kita duduk dalam bacaan di antara dua sujud. Tetapi Imam Nawawi terus sahaja menyebut tentang bacaan yang dalam sujud yang kedua, yang mana ia sama saja dalam sujud yang pertama, dan Imam Nawawi terus membahaskan tentang pergerakan bangun daripada sujud yang kedua hingga berdiri balik, yang mana di dalam itu ada sedikit satu perkara yang berbeza juga ulama tentangnya, iaitu duduk istirahat. Duduk istirahat. Dalam mazhab Syafi'i memang disunatkan duduk istirahat, ada dalilnya. Walaupun ada mazhab lain tidak ada duduk istirahat dan terus saja bangun daripada sujud ke atas, maka itu juga boleh. Kita jangan kata itu salah. Maka itu khilaf di kalangan para ulama. Semoga kita makin lama makin belajar, makin terbuka hati kita, makin banyak memberi impact yang positif dalam kehidupan kita. Hati kita tenang dan kita melihat orang lain, kita terbuka hati dan tenang hati dan lapang hati melihat kepada perselisihan pendapat ulama ini sebagai satu rahmat kepada umat Islam, insya-Allah. Tetapi dengan syarat mesti ada dalil lah, perselisihan pendapat yang ada dalil. Berarti Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi dia kata bila angkat saja kepalanya daripada sujud, dia pun mukabbiran, mengangkat kepala dan mengangkat badannya itu, pergerakan itu bermulalah mukabbiran, secara bertakbir. Dan juga dia duduk istirahah. Dan duduk istirahah maksudnya duduk macam duduk antara dua sujud tadi, tapi jilsatan latifatan. Satu duduk yang pendek.
Duduk yang sekadarnya pendek, bihaitsu taskunu harakatuhu sukunan bayyinan. Sehingga dia duduk itu sehingga pergerakannya itu terhenti sekejap dalam keadaan duduk, macam duduk antara dua sujud itu. Kalau dekat sini dia kata sujud sukunan bayyinan tu, dia kata apa? Saya nak tengok terjemahan dia. Duduk sejenak untuk berehat hingga pergerakannya menjadi tenang. Menjadi tenang tu maksudnya duduk, nampak dia duduk. Bukannya duduk istirahat macam setengah orang, macam dia duduk tu melantun. Dia duduk, tak dan tetap dia dah bangun. Jadi duduk istirahat yang dimaksudkan ini adalah dalam mazhab Syafi'i macam Imam Nawawi sebut ni adalah dia duduk sampai dia duduk sekejap. Nampak dia duduk tu. Tetap kedudukan dia tu, lepas tu dia bangun. Dia tak lama macam duduk antara dua sujud. Itu yang penting. Jangan duduk duduk istirahat tu macam duduk tidak ada ketetapan, duduk tidak tenang. Jadi tak mahu ada tidak ketenangan itu. Mesti ada ketenangan sebab ini apa yang dibawa dari segi sifat solat itu sendiri. Jadi kena ikut. Ada dalilnya. Lepas tu thumma yaqumu fi ar-rak'ati ats-tsaniyah wa yamuddu at-takbirata allati rafa'a biha min as-sujud ila an yantasiba qa'iman. Kemudian dia pun bangun daripada rakaat yang kedua, dia bangun ke rakaat yang kedua dan dia memanjangkan takbir yang mana takbir yang sama dia bangun dari sujud tadi sehingga dia berdiri tetap. Ila an yantasiba qa'iman. Sehingga dia berdiri tetap. Maksudnya dia bangun, dia bertakbir tadi tu, dia guna takbir yang sama daripada dia bangun daripada sujud tadi. Maksudnya Allahu Akbar. Maksudnya panjanglah juga takbir intiqalat itu sebab dia meliputi duduk istirahat itu yang mana dia masih lagi duduk di dalam takbir. Duduk dalam takbir. Lepas tu wa yakunul mad ba'da lam min Allah. Dan madnya yang panjang itu duduk dekat mana? Duduk dekat Allahu Akbar. Dekat situ yang boleh mad pun di dalam takbir ini. Di dalam takbir kat situ je boleh mad. Tak boleh mad dekat tempat lain. Jadi panjangkan dekat situ sajalah. Fahadha asahhul awjuh li ashabina. Inilah pendapat yang paling sahih di dalam mazhab di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Walahum wajhun ay yarfa'a bighairi takbir wa yajlisa listirahati fa idza nahada kabbara. Dia ada pendapat lain, dia ada keadaan lain dalam bab ini, di dalam mazhab juga, di dalam mazhab Syafi'i juga, iaitu dia kata bangun daripada sujud tadi tu, sujud kedua tadi tu, bangun tidak takbir. Bighairi takbir. Maksudnya dia bangun bergerak tu duduk istirahat. Tidak ada takbir. Tidak bermula takbir dekat situ. Wa yajlisu lil istirahat, dan dia duduk istirahat. Istirahat itu sekejap. Fa idza nahada kabbara. Bila dia mula bangun daripada duduk istirahat itu, masa tu baru dia takbir. Boleh juga. Maksudnya tadi bangun Allahu Akbar, diri. Okey. Yang wajah yang kedua, cara yang kedua adalah dia bangun. Dia bangun tidak bertakbir. Allahu Akbar. Nampak Boleh faham? Boleh beza jadi itu pun tidak ada masalah. Ada dalam mazhab kita. Ada dalam mazhab kita insya-Allah. Sebab ini ijtihad para ulama. Lepas tu wa wajhun thalith ay yarfa'a min as-sujud mukabbiran. Fa idza jalasa qata'a at-takbir thumma yaqum bighairi takbir. Yang ketiga pula macam ni. Dia bangun. Allahu Akbar. Tak takbir lah. Maksudnya dia takbir daripada dia bangun dari sujud sampai duduk istirahat sahaja. Maka kalau ada orang buat macam tu pun tidak ada masalah jugalah. Walaupun yang sahihnya adalah yang tadi tu. Maksudnya bangun daripada sujud tu Allahu Akbar. Yang tu yang sahih lah dalam mazhab kita. Tapi ada juga dua pendapat lain yang ada dalam perbahasan para ulama. Jadi jangan ribut-ribut lah.
Jangan bising-bising tentang perkara ini. Ini adalah perkara khilaf yang mana kita open, kita buka untuk amalan, sebab ini adalah ijtihad para ulama. Yang penting kena ada takbir. Tidak ada diam. Maksudnya kalau seorang tu bangun tak ada takbir, itu masalah. Tapi kalau dia bangun dia nak takbir dekat mana keadaan tadi tu, ada pendapat ulama, itu khilaf di kalangan para ulama. Okey? Wala khilafa annahu la ya'ti bi takbirain fi hadzal mawdi'. Dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa tidak boleh buat dengan 2 takbir pada keadaan ini. Contohnya dia buat Allahu Akbar, dia berhenti dekat istirahat, lepas tu nak bangun dari istirahat, angkat takbir sekali lagi. Yang tu tak boleh. Yang tu khilaf ulama tak ada dalam bab itu. Ulama kata semua itu tidak, maksudnya 2 takbir tidak berlaku pada keadaan ini. 1 saja takbir. Cumanya nak panjang dari mula sampai habis, ataupun nak mula dulu takbir, berhenti, duduk istirahat dan bangun tanpa takbir, ataupun bangun tanpa takbir, duduk istirahat, dari istirahat baru takbir ke qiyam. Boleh Wa innama qala ashabuna, adapun para ulama dalam mazhab kami mengatakan al-wajhul awwal asah. Wajah yang pertama iaitu pendapat yang pertama tadi, keadaan yang pertama tadi, iaitu mengangkat, mula je angkat kepala daripada sujud sampai berdiri itu bertakbir, termasuk duduk istirahat, itu adalah yang paling sahih. Apa justifikasinya? Apa sebabnya? Kalau mengikut pendapat ulama-ulama yang bersetuju tentang pendapat yang pertama ni lah, dia kata li'alla yakhluwa juz'un minas salam min zikrin, supaya tidak ada satu pun part ataupun bahagian di dalam solat itu yang kosong daripada zikir, Jadi kalau ambil pendapat yang kedua, ada masa dia gap, dia tak ada zikir. Contohnya yang pertama, dia bangun ke istirahat tak ada zikir, bangun ke berdiri baru ada zikir. Yang satu lagi tadi, dia bangun daripada istirahat dengan zikir, bangun daripada istirahat ke berdiri tak ada zikir pula. Jadi itu 2 pendapat yang ada gap dalam waktu solat itu, tidak ada zikir. Jadi itu justifikasi ulama yang berpendapat dengan pendapat keadaan yang pertama tadilah. Maksudnya angkat kepala daripada sujud, terus saja bertakbir sehingga berdiri tetap. Okey? Dan Imam Nawawi dia kata wa'lam anna jilsatal istiraha sunnatun sahihatun thabitatun fi sahih al-Bukhari. Ketahuilah bahawa duduk istirahat itu sunat. Sunnah sahihah, maksudnya sunnah sahihatun thabitatun, sunnah yang sahih, yang sabit datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Siapa nak rujuk boleh rujuk dalam bab solat. Hadis riwayat daripada Malik bin Al-Huwairith. Boleh tengok dalam Sahih Bukhari. Kita tak bincang tentang kedudukan istirahat itu, khilaf di kalangan para ulama, sebab itu tidak ada bacaan di dalam, tidak ada fokus kepada bab fiqh tentang itu. Kita fokus kepada bacaan-bacaan zikir. Nanti kita boleh bincang juga kalau nak ada bincang tentang sifat solat Nabi. Ada juga sifat solat Nabi. Ada satu kitab yang bicarakan tentang sifat solat Nabi. Sonok juga baca kitab tu, baru kita tahu macam mana nak angkat takbir kan. Macam kita sebut baru ni, macam mana duduknya rokok Nabi itu kan, straightnya macam mana, pandang ke tempat sujud dan sebagainya. Semuanya ada dalil diceritakan dalam kitab itu. Kalau nak diteruskan nanti manalah tahu, kita belajar pula tentang sifat solat Nabi. Mungkin dalam Jumaah dalam ni dah belajar sifat solat Nabi, maka itu menjadi ilmu tambahan untuk kita sentiasa memperbaiki solat kita. Wa'alam, sesungguhnya duduk istirahat itu adalah sunnah yang sabit daripada Nabi Muhammad SAW, seperti mana yang disebut dalam Sahih Bukhari dan dalam kitab-kitab lain juga, daripada perbuatan Rasulullah SAW di dalam salatnya. Wa mazhabuna istihbabuha li hadhihi sunnah as-sahihah, dan mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah sunat untuk duduk, untuk melakukan sunnah yang sahih ini. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i memang sunat duduk istirahat itu. Kemudian dia adalah disunatkan dibuat selepas sujud yang kedua dalam setiap rakaat, yang rakaat itu kita kena bangun. Maksudnya duduk, selepas duduk nak naik ke rakaat kedua,
kemudian duduk daripada bangun daripada sujud rakaat pertama nak pergi kepada rakaat kedua. Yang kedua tempatnya adalah bangun daripada sujud yang kedua pada rakaat ketiga nak bangun ke rakaat yang keempat. Dalam solat 4 rakaat ada 2 kali kita duduk istirahat. Dalam solat 2 rakaat kita ada sekali sahaja. Dalam solat 3 rakaat kita ada sekali sahaja. Jadi duduk istirahat ni tak banyak pun sebenarnya, tak banyak kali pun di dalam solat-solat kita. Dan tapi itu sunnah, kita buatlah sekadar untuk kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tustahabbu fi sujudit tilawah fi shalah. Dan tidak disunatkan dalam sujud tilawah dalam solat. Maknanya kalau kita turun ke sujud tilawah, nak bangun dari sujud tilawah tak payah buat duduk istirahat. Yang tu kena tahu. Maksudnya bangun daripada sujud tilawah, jangan buat duduk istirahat sebab tidak ada dalil tentang itu. Imam Nawawi dia dah sebut dah benda ni dalam Syarah Muhazzab dalam bab duduk istirahat ni. Dan juga sebenarnya mengikut pentahqiq kitab ni dia kata sebenarnya Syarhul Bukhari minal kutub allati bada'a an-Nawawi ta'lifuha wa tuwfiya qabla an yutimmaha. Sebenarnya Imam Nawawi dah menjalankan ataupun melakukan syarah kepada Sahih Bukhari. Sebab Imam Nawawi dah selesai syarah Muslim. Mungkin adalah justifikasi kenapa dia mulakan dengan syarah Muslim. Dan dia dah mula untuk mensyarahkan Sahih Bukhari, tetapi Imam Nawawi tak sempat nak habiskan syarah Sahih Bukhari dan kemudian dia meninggal. Dan kita pun tahu yang Imam Nawawi sebenarnya hidup umur dia tak panjang, tapi itulah umur yang Allah berkati walaupun tak panjang, tetapi ilmunya, tulisannya banyak orang kata memberi manfaat kepada umat Islam. Alhamdulillah, kita pun doa kepada Allah SWT supaya umur kita sentiasa diberkati walaupun kita hidup umur pendek, tetapi kita diberkati umur kita tu, ada manfaat kepada orang lain. Kalau umur kita panjang, biarlah umur kita itu diberkati juga. Panjang pendek umur kita minta Allah berkati ya. Lepas tu ada sedikit nasihat dia kata dalam kitab Lawami'ul Anwar lah, dia kata dikhususkan di antara 2 sujud itu dengan doa. Kan kalau kita tengok tadi Rabbighfirli kan. Jadi kalau kita tengok yang riwayat yang kedua pula Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. So kalau kita tengok kat sini dalam kitab ni tak ada wa'afu anni. Wallahu alam. Nanti kalau kita ada jumpa riwayat lain kita boleh tambah, tapi buat setakat ini tak ada wa'afu anni. Jadi kita boleh guna saja dulu riwayat yang memang dah sahih, dah datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sahih, maka kita guna yang ni. Dia kata dikhususkan kalau kita tengok dalam duduk di antara 2 sujud itu tidak ada tasbih. Tetapi doa. Okey, doa minta ampun, minta bagi rezeki dan sebagainya, minta Allah maafkan kita. Dia kata dikhususkan duduk di antara 2 sujud ini dengan doa sebab dia kata li'annahu hal baina halatai ya'mur bid-du'a fihima. Sebab duduk di antara 2 sujud itu adalah satu kedudukan yang berada di antara 2 kedudukan yang disuruh kita berdoa. Maka diberikan hukum berdoa itu sama sahaja dengan hukum doa masa sujud. Cumanya doa masa sujud perlu didahului dengan tasbih dululah sebab itu syariatnya. Itu di antara apa yang ulama nampak lah, apa yang ulama nampak hikmah-hikmah itu. Min hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam italatul julus baina sajdatain biqadri sujud. Di antara petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada kita tentang duduk di antara 2 sujud ini adalah kita panjangkan duduk di antara 2 sujud itu mengikut kadar kita sujud. Mengikut kadar kita sujud. Sebab sujud pun mengikut kadar berdiri. Kalau ikut secara salat Nabi, maknanya panjang semua. Supaya penuh dengan dalam salat itu dengan zikir, dengan bacaan Quran pada berdiri kita, penuh dengan tasbih pada rukuk kita, penuh dengan tasbih juga pada sujud kita dan doa dalam sujud kita, dan banyak juga doa di dalam duduk di antara dua sujud.
kita selesai bab itu dan kita akan masuk ke bab yang seterusnya insya-Allah ya. Kita akan masuk ke bab yang seterusnya insya-Allah. Ada yang angkat tangan ke Puan Habibah? Puan Tusmirah? Ya, Ada saya soalan? Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Suara serak sikit. Tak apa. Nak tanya tadi, masa Ustaz kata duduk istirahat tu adakah dikira sebagai tamak ninah? Bab tamak ninah ni sebenarnya dalam mazhab Syafi'i yang banyak membicarakan tentang tamak ninah. Dalam mazhab lain kita ada bercakap, tetapi bab tamak ninah ni termasuk juga nak menceritakan tentang kedudukan kita. Setiap rukun itu ada ketetapan. Maksudnya kita duduk sujud, betul-betul sujud, tetap sujudnya. Bila raki'an, bila rukuk, kita tetap rukuknya. Bila berdiri, tetap berdiri. Dan Imam Nawawi sebut benda ni, dia tak sebut perkataan tamak ninah, tetapi difahami kedudukan itu tenang. Tenang dengan tamak ninah itu lebih kurang sebenarnya. Maka itu sebab disuruhkan duduk istirahat itu dalam bentuk yang tenang. Maksudnya kita bangun, Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar. Maksudnya tak boleh. Macam tu. Tak boleh melantun. Tak boleh melantun. Kalau ikut pendapat dalam mazhab Syafi'i lah, sebab duduk istirahat ni macam kita sebut tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Maka seelok-eloknya kita bangun, kita duduk istirahat itu duduk dalam keadaan tamak ninah lah. Tamak ninah sekejap. Tamak ninah dalam rukuk dia lama lah. Sebab tetapnya dalam rukuk dan sujud itu lama. Tapi tetap tetap dan tenang duduk di antara untuk duduk istirahat ini adalah sekejap saja. Duduk sekejap saja, tidak lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni tadi Ustaz ada cakap takbir 2 kali tu batal sembahyang kan? Dia tak macam okey. macam kata dia ada buat Allah kan. Lepas tu niat dalam hati kan. Lepas tu baca lagi Allah Akbar. Batal dia Ustaz Dia macam ni, dia tidak membatalkan solat. Kalau tersilap tu satu, dia tak membatalkan solat. Yang sebab takbir itu sendiri sunat. Takbir itu sendiri sunat. Kalau dia terbuat 2 kali, dia tidak membatalkan solat. Tetapi kita tak boleh buat lah 2 kali sebab ulama' tidak ada khilaf. Ulama' ijma'. Ulama' sepakat mengatakan keadaan dan takbir bangun daripada sujud kedua ke rakaat yang seterusnya itu hanya 1 takbir sahaja. Dia tak boleh 2 takbir. Itu ijma' para ulama'. Yang ulama' berselisih pendapat adalah bila nak mula takbir, bila nak adakah nak teruskan daripada bawah ke atas ataupun nak mula tanpa takbir bermula daripada istirahat ataupun bermula dari bawah sampai istirahat dan dari istirahat ke berdiri tak takbir. Itu saja khilaf. Tapi ulama' semua sepakat tidak ada 2 kali takbir pada keadaan itu. Jadi tidaklah membawa kepada batal. Tidak ada khilaf, itu maksudnya dari sunnah. Dari segi sunnah Nabi tidak ada riwayat mengatakan 2 kali takbir. Itu sahaja. Kalau kita tersilap, insya-Allah lah tidaklah membatalkan solat. Sebab itu bacaan yang sunat. Apa ni, kita sujud syukur kan? Itu nak niat dalam hati ke boleh lapas ke Ustaz dalam bahasa Melayu? Nak sujud syukur ni sebenarnya bab lafaz niat ni dalam apa-apa keadaan pun dia tidak wajib. Dalam mazhab mana-mana pun dia tidak wajib sebenarnya. Yang saya ingat, yang setahu saya dia tidak wajib. Cuma dalam mazhab Syafi'i ada lafaz niat itu untuk membantu kita memasang niat di dalam hati kita. Tetapi kalau kita tak lafazkan niat, contohnya ada seorang bermazhab Syafi'i, dia pergi duduk, dia berdiri, contohnya dia berdiri nak solat, tiba-tiba dia Allahu Akbar tu. Kita tak dengar pun dia kata usalli. Maka solatnya sah, tak ada masalah. Sama juga dengan dengan apa-apa sahaja ibadat, sebenarnya tidak perlu lafazkan niat sebab niat yang wajib adalah niat, bukan lafaz niat. Itu 2 berbeza. Yang wajib dalam hati. Dalam hati. Niat ini dalam hati sebenarnya. Contohnya macam kita kata kita nak sujud syukur kan. Kita terus sujud saja sebab masa kita rasa nak sujud syukur, itulah niat.
Oh. Kita rasa nak sujud syukur dan kita nak. Lainlah kalau kita kata aku nak sujud syukur esok. Kan? Jadi kalau kita kata nak sujud syukur, kita terus ambil sembahyang ke apa ke, kita sujud syukur. Kalau sebenarnya masa tu dah ada niat dah. Maksudnya bila kita turun nak sujud, kita kena turun. Tidak sama dengan perkara lain lah. Jadi bila kita turun nak sujud tu, kita sebenarnya kita ada niat dah nak sujud. Kita memang nak sujud. Tapi suka mesti ada sembahyang ya Ustaz ya. Kalau sujud suka mesti Dia adalah khilaf dia. Yang eloknya ada air sembahyang lah. Yang eloknya ada air sembahyang. Tapi kalau tak ada air sembahyang, jangan sebab sujud saja. Kalau dia melibatkan solat syukur, solat sunat, kalau kita contohnya kita solat sunat 2 rakaat untuk bersyukur, maka itu kenalah ada air sembahyang. Tapi kalau kita sujud saja, itu khilaf lah kalangan para ulama. Tapi adabnya kita ada air sembahyang lah lebih bagusnya. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Puan Siti, Assalamualaikum. Berapa panjang mat Allahu Akbar? Okey, mat Allahu Akbar ini panjangnya bergantung kepada kita punya speed pergerakan kita. Kalau kita tu laju bangun Allahu Akbar, ada orang tua lambat Allahu Akbar. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mat itu subjektif. Sebab kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, memang kita berhenti takbir itu bila kita tetap kedudukan kita pada rukun yang seterusnya itu. Jadi kalau tanya tentang matnya itu, memang matnya berada di Allahu Akbar. Itu kat situ sahaja mat. Satu tempat sahaja kita boleh mat dalam Allahu Akbar. Tempat lain memang tak boleh. Jadi kalau ditanya tentang berapa panjang mat itu, ia adalah satu keadaan yang subjektif, bergantung kepada keadaan orang yang bersolat. Wallahualam. Yang pentingnya kalau kita tengok nas dalam kitab Al-Azkar ini yang dibawa oleh Imam Nawawi ini, ijtihadnya adalah daripada kita bangun, daripada kita mula pergerakan kita, dari mana-mana rukun yang kita kena takbir, sehinggalah kita sampai kepada rukun fi'ali, rukun perbuatan yang seterusnya itu. Jadi bila tetap tu Allah, contohnya kita rokok, Allahu Akbar. Pendek je lah. Dia tak sama macam kita nak bangun dari sujud. Bangun dari rokok pun kita tak ada takbir, kita sami Allahu liman hamidah, kan? Ada orang sami Allahu liman hamidah, dia cepat. Ada orang sami Allahu liman hamidah. Ada satu tempat juga sami Allahu liman hamidah pun ada satu tempat je boleh mat. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Kat situ saja. Jadi bila dah berdiri i'tidal, dah berhenti dah. Allahu Akbar, sujud. Yang tu panjang sikitlah sebab jauhnya kedudukan berdiri dengan sujud itu membuatkan mat itu lebih panjang. Bila dah sampai Allahu Akbar, berhenti lah. Tak boleh masa kita dah dahi sampai, kita dah baca dah teks sebelum ni, maksudnya bila sampai dahi kita ke tempat sujud, berhenti dah. Tak adalah dikatakan sampai dekat sujud pun Allahu Akbar, dahi dah sampai dekat lantai pun masih lagi Allahu Akbar, tidak. Jadi itu adalah subjektif mengikut keadaan orang yang bersolat. Ustaz. Ya. Nak tanya saya nak tanya pasal kalau kita nak takbir tu, tapi kita batuk. Jadi kita Allah batuk betul nak sambung macam mana tu? Ulang balik je. Tak kira sebagai 2 kali takbir lah. Tak kira lah sebab yang takbir yang pertama itu tidak sempurna kan, disebabkan darurat. Disebabkan darurat. Kecuali lah kalau zikir kita, even kalau zikir sami Allahu, mungkin kita boleh sambung lah sami Allahu. Contohnya sebab dah cukup makna dia. Allah mendengar. Allah telah mendengar. Lepas tu kita batuk sami Allahu liman hamidah. Tak apa, yang tu tidak ada masalah sebab maknanya boleh difahami walaupun ada disenggangkan dengan batuk. Tapi kalau kita Allah itu tak lengkap. Dia hanya okey, jangan salah faham bila saya kata bila sebut Allah makna tak lengkap. Sebab kalau sebut Allah, makna ayat tidak lengkap. Allah memang kita faham itu lafaz jalalah. Saya bukan mengatakan Allah itu lafaznya tidak lengkap. Lafaz Allah lengkap tapi lafaz ayat frasa tidak lengkap. Itu sebab dia kembali kepada perbincangan bila syariat kita, sunnah kita berzikir,
tak ada datang daripada sunnah Nabi yang diajarkan berzikir dengan hanya sebut nama Tuhan. Dia mesti ada Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Kan? Betul tak? Sebab Islam mengajarkan kita membuat ayat yang sempurna, ayat yang berfaedah, ayat yang berguna, memberi makna. Kalau Allah sahaja, dia ada makna sebagai satu nama lafaz jalalah kepada Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, tetapi tidak ada makna ayat yang sempurna. Jadi kalau Allah ulang balik, lepas batuk tu Allahu Akbar, walaupun pendek sebut Allahu Akbar. Sebab makna tadi tu tidak lengkap. Makna tadi tu tidak terlengkap sebab kita batuk. Kalau tiba-tiba kita sambung lepas Akbar, jadi macam siapa yang lebih besar? Itu dari segi satu seginya memang wallahu alam, kalau mengikut yang saya faham, yang kita tengok yang secara orang kata apa, walaupun dalam ibadat kita tak boleh mengikut logik, tetapi perbahasan dalam bab yang lain, contohnya tentang terputus zikir disebabkan batuk dan sebagainya, itu perlu kepada penyambungan semula dalam bentuk diterima akal tentang makna zikir itu. Jadi kalau ditanya, kalau tadi sami Allah batuk liman hamidah masih boleh diterima sebab ada makna dia. Tetapi kalau macam Allah batuk, ulang balik Allahu Akbar. Jadi itu lebih sempurna insya-Allah dari segi zikir yang membawa makna yang sempurna insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, tak ada soalan lagi ya? Okey, tak ada soalan, kita sambung insya-Allah ke dalam bab zikir rakaat yang siap. Kita dah masuk belum ni? Saya dah lupa dah. Kita belum masuk bab zikir dalam rakaat yang kedua. Okey. Belum Okey, bab azkar rakaat tsaniyah. Bab zikir pada rakaat kedua. Dia kata i'lam anna al-azkar allati dzakarnaha fi ar-rak'ati al-ula yaf'aluha kulluha fi tsaniyati ala ma dzakarnahu fi al-ula min al-fard wan nafl. Ketahuilah bahawa zikir-zikir yang mana kita dah sebut tentang zikir-zikir itu pada perbahasan rakaat pertama, maka seseorang yang solat itu buatlah keseluruhannya pada rakaat yang kedua. Tak kira lah solat itu fardu ataupun solat nafilah, solat sunat. Wa ghairi dzalika minal furu' al-madhkurah. Begitu juga dengan beberapa perbahasan yang ada perselisihan pendapat ulama tentangnya, sama sajalah. Maksudnya rakaat pertama bacaannya lepas baca Fatihah, ada baca surah dan beberapa perkara yang kita dah bincang sebelum ini. Tapi Imam Nawawi dia kata illa fi asya', kecuali pada beberapa perkara yang membezakan rakaat pertama dengan rakaat kedua. Apa dia? Yang pertama, dalam rakaat pertama, anna raka'atul ula fiha takbiratul ihram wa hiya ruknun wa laysa kadzalika fi tsaniyati fa innahu la yukabbiru fi awwaliha wa innama takbiratul lati qablaha lirraf'i min as-sujud ma'a annaha sunnah. Dia kata bezanya adalah yang pertama, rakaat pertama ada takbiratul ihram dan dia adalah rukun. Dan tidak ada takbiratul ihram pada rakaat kedua. Boleh fa innahu la yukabbiru fi awwaliha. Pada rakaat kedua tidaklah seorang itu bila Allahu Akbar bangun dari sujud dia pun Allahu Akbar sekali lagi. Tak ada Maka terus saja lepas sampai kepada berdiri itu terus saja baca Fatihah, tidak ada takbir lain. Okey? Sesungguhnya takbir yang tadi itu adalah takbir untuk kita, adalah takbir sebelumnya yang bangun daripada sujud. Yang takbir itu juga adalah sunat. Dia berbeza dengan takbiratul ihram yang mana ia adalah rukun. Okey. Perbezaan yang kedua, dia kata la yushra'u du'a al-istiftah fi tsaniyati bil khilafil ula. Tidak ada doa istiftah ataupun doa iftitah macam kita sebut, ataupun doa tawajjuh seperti mana yang kita baca pada rakaat pertama. Beza yang ketiga adalah qaddamna annahu yata'awwadhu fil ula bila khilaf wa fi tsaniyati khilaf. Al-asahhu annahu yata'awwadh. Kita juga dah bincang tentang at-ta'awudz, tentang baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim selepas kita habis doa istiftah, sebelum kita baca al-Fatihah. Ya ta'awaz maksudnya kita dah bincang dah, memang
disunatkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat kedua, rakaat pertama. Tetapi ada khilaf tentang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat kedua. Al-asah annahu yata'awwadz. Yang sahih dalam mazhab ni adalah disunatkan untuk kita berta'awudz, untuk kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beza yang keempat, al-mukhtar anna al-qira'ata fi thaniyati takunu aqalla min al-ula wa fihi al-khilaf alladhi qaddamnahu. Wallahu alam. Dia kata yang keempat adalah pilihan dalam mazhab kita adalah yang menjadi pilihan yang majoriti para ulama bercakap tentang bacaan Al-Quran di dalam rakaat kedua mestilah, maksudnya perlulah lebih kurang ataupun lebih pendek daripada bacaan Quran di dalam rakaat yang pertama. Walaupun di dalam itu ada khilaf seperti mana yang kita dah bincang dalam bab yang sebelum ini. Boleh? So itu tentang bacaan dalam rakaat yang kedua. Okey, ada soalan? Kita tengok ada soalan ke tak? Kejap. Okey. Jadi kalau zikir ya jami' saja pun tidak digalakkan. Ya, betul. Sebab kalau ikut, sebab saya baca banyak juga perkara ni sebenarnya, sebab walaupun ada yang bawa mari kata ada ayat Quran yang menyebut tentang perkara itu, tetapi saya dah tengok tafsir sebenarnya tafsir tentang ayat Quran itu adalah bukannya menyebut nama Allah itu, tetapi mengingati Allah. Jadi bila kita mengingati Allah, ulama tafsir baliklah cara mengingati Allah, berzikir kepada Allah SWT itu mestilah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sebut zikir, benda ni sebenarnya sebelum ni ada polemik dalam YouTube dan sebagainya kan. Jadi saya tak nak menjadikan perkara ni satu perdebatan balik, tetapi mengikut pendapat para ulama yang sebelumnya, mengikut dalil-dalil yang datang kepada kita bagaimana Nabi mengajarkan kita berzikir. Kita pun dah baca, alhamdulillah, buku Al-Azkar ni saya rasa dah 1/6 mungkin ataupun 1/7. Kita tak jumpa lagi yang Nabi ajak kita zikir yang hanya sebutir-sebutir ataupun seketul-seketul sahaja. Dia mesti datang dengan tasbih yang membawa makna yang sempurna. Dia mesti datang dengan doa selepas kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi kalau sebut zikir ya jami', sebenarnya kita panggil sahaja tapi kita tak doa. Kita panggil saja tapi kita tak doa. Saya bukan nak menyamakan kita panggil orang dengan kita panggil Allah, tetapi untuk kita fahami. Contohnya kita panggil orang, ya Ahmad. Dia pun tengok kita. Ya Ahmad kita panggil. Dia tengok kita. Lalai dia tanya kita nak apa. Jadi benda yang kita panggil tu sebenarnya benda tu tidak lengkap. Jadi macam saya bagi tahu tadi, Islam, Nabi mengajarkan kita sentiasa mempunyai ayat yang lengkap, mempunyai doa yang baik, mempunyai zikir yang baik dan manfaat untuk kita berzikir kepada Allah SWT, dan kita sendiri sebenarnya faham apa yang kita minta dan kita harapkan dan kita puji, kita sanjung dan kita agungkan Allah SWT. Wallahu alam. Puan Rasidah, saya kalau ngikut saya dah baca banyak dalam benda ni dan difahami daripada pendapat-pendapat ulama, daripada hadis-hadis yang datang daripada Nabi, memang sebenarnya perlu kepada doa. Boleh sebut contoh saya bagi contoh, sebab dalam Quran Allah kata apa? Allah kata walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Saya sebut dah benda ni tentang bab tawassul. Allah kata bagi Allah SWT itu ada nama-nama yang maha baik, maka berdoalah dengannya. Maka inilah dalil yang ulama kata tawassul dengan asmaullahil husna, tawassul dengan nama Allah yang maha baik. Maknanya contoh, itu sebab ulama bila dia ajar doa, contohnya dia kata ya Razzaq urzuqna, wahai Tuhan yang memberi rezeki, bagilah rezeki kepada kami. Lepas tu contohnya ya Jami'. Ya Jami' ni makna apa? Yang menghimpunkan. Maka kita bolehlah doa ya Jami'
kumpulkanlah kami adik-beradik ni dalam satu hati, tidak bergaduh dan sebagainya. Ya Jami', kumpulkanlah kami dalam organisasi ni, dalam jabatan ini supaya kami tidak bergaduh, hati-hati kami sentiasa bersama-sama. Maka doa itu bagus. Menggunakan nama Allah yang maha baik ini, yang maha bagus ini, kita doa supaya Allah lembutkan hati kita, satukan hati kita dalam perkara-perkara kebaikan. Wallahu alam. Harap-harap boleh dapat Puan Assalamualaikum. Ya, sama. Jadi maknanya bacaan ta'awuz yang a'udzubillah tu setiap rakaat lah sebelum Fatihah tu kena baca lah ya. Ya, kalau ikut mazhab Syafi'i dan kalau ikut mazhab Syafi'i memang disunatkan untuk kita baca setiap kali kita rakaat. Maksudnya disunatkan baca dalam setiap rakaat. Dia kata al-asah annahu ta'awuz. Maksudnya yang paling sahih adalah kita berta'awuz, kita baca a'udzubillah dalam setiap rakaat. Tapi kalau kita tak baca a'udzubillah dalam setiap rakaat, kita baca rakaat yang pertama. Yang pertama itu memang majoriti ulama, walaupun dia hukumnya sunat, tetapi majoriti ulama katakan itu adalah sunnah dan disunatkan. Jadi tidak ada khilaf tentang ta'awuz dalam rakaat yang pertama. Tapi rakaat kedua, ketiga, keempat ada khilaf. Tetapi yang sahih dalam mazhab Syafi'i adalah kita baca a'udzubillah minasyaitanir rajim dalam setiap rakaat. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Betul Puan admin. Terima kasih banyak-banyak. Yalah, benda ni bila ditanya saya jawab, bila ditanya saya jawab je lah, tak apa, kita cuba raikanlah. Cuma harap-harapnya kalau saya ada tertinggal ke apa ke, saya mohon maaf lah. Cumanya yalah, insya-Allah semoga kita dituntun untuk kita melakukan perkara-perkara yang betul-betul mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk kepada bab kunut dalam solat subuh. Bab kunut dalam solat subuh. Yang ni yang jadi polemik juga dululah. Sekarang ni orang dah pandai dah, orang dah baca kitab, orang dah mula mentelaah kitab-kitab, orang dah mula memahami tentang cara ulama-ulama istinbat hukum dan sebagainya. Orang-orang kita dah banyak memahami daripada buku-buku dan kitab-kitab dan majlis-majlis pengajian tentang sebenarnya memang ada banyak khilaf di kalangan para ulama dalam 4 mazhab tentang isu itu, isu ini dalam sembahyang, termasuk dalam kunut. Maka dulu mungkin orang kata siapa yang tak baca kunut golongan itu kan. Yang baca kunut ini sajalah yang betul, yang tak baca kunut itu salah, sembahyangnya tidak sah dan sebagainya. Tetapi kita dah faham dah sekarang ni sebenarnya kunut itu adalah perkara khilaf di kalangan para ulama. Ada yang baca kunut, ada yang tak baca kunut. Jadi saya bagi secara ringkas, yang tak baca kunut, yang mengatakan kunut bukan benda yang Nabi lazimi dalam solat subuh adalah mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Mereka tidak baca kunut di dalam solat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian dalam mazhab Maliki, mereka memilih untuk membaca kunut. Walaupun kalau duduk kat Morocco tu memang jarang baca kunut lah. Imam-imam dia mengikut pendapat, dia mengambil pendapat salah satu pendapat dalam mazhab Maliki. Maka baca kunut, baca atau tidak baca ni dia ada khilaf dia. Maka kita jangan duk kata orang tak baca kunut itu solatnya tidak sah atau solatnya tidak sempurna. Okey. Jadi kita masuk kepada bab kunut. I'lam anal kunut fi salati subhi sunnatu lil hadits sahih fihi. Ketahuilah bahawa kunut itu adalah kunut dalam solat subuh itu adalah sunnah berdasarkan kepada hadis sahih. Maka pendapat ini, statement ini adalah statement bagi ulama dalam mazhab Syafi'i sebab Imam Nawawi punya statement ni. Jadi Imam Nawawi kata sunat berdasarkan hadis sahih sebab dia mazhab Syafi'i. Berdasarkan hadis mana? Hadis daripada Anas. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqa ad-dunya. Rawahu al-Hakim Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in wa qala hadithun sahih. Okey. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkunut, membaca kunut dalam solat subuhnya sehinggalah dia meninggal dunia, sehinggalah dia wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi di dalam kitab Al-Arba'in
dan dia mengatakan hadis ini sahih. Selepas ditelusuri juga oleh ulama-ulama lain dalam bab pentakhris hadis, mereka mengatakan hadis ini martabatnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya juga, dan Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, dan Imam Ad-Daruqutni di dalam sunan dia. Dan dan inilah di antara pegangan, inilah dalil yang digunakan di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa kunut di dalam salat subuh itu adalah sunnah dan disunatkan untuk kita buat. Lepas tu qala an-Nawawi wa qala Ibn Allan, saya tak tahu dalam kitab ni ada Ibn Allan. Sekejap, saya takut saya silap baca. Okey, bukan. Okey, saya silap sebab saya baca buku kitab Al-Lawami' tau. Saya baca kitab Al-Lawami' Al-Anwar. Jadi paragraf ini tidak termasuk di dalam teks asal. Okey, saya teruskan. Wa'lam anna al-qunut mashru'un mashru'un 'indana fi as-subhi wa huwa sunnatun muakkadah. Okey, ketahuilah bahawa menurut mazhab kami bahawa kunut di dalam solat subuh itu, iaitu pada rakaat yang kedua selepas bangun daripada rukuk itu, dia kata adalah sunnah muakkadah, sunat yang amat dituntut. Bila ada sunnah muakkadah di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tertinggal, lau tarakahu lam tabtul salatu. Kalau dia tinggal sama ada sengaja atau tidak sengaja, maka tidak batal solat dia. Lakinnahu yasjud lisahwi sawa'un tarakahu amdan aw sahwan. Okey. Maka siapa-siapa yang tertinggal ataupun meninggalkan bacaan qunut di dalam mazhab Syafi'i, maka dia kena sujud sahwi sama ada dia tinggalkan bacaan qunut itu secara sengaja ataupun lupa. Maka di dalam perbahasan ini tengok Imam Nawawi dia tidak menghukum orang yang sengaja meninggal qunut itu sebagai pendosa. Makanya dia kata kalau siapa tinggal secara sengaja, maknanya kalau ada orang dalam mazhab Syafi'i dia tinggal sengaja tinggal qunut, kan? Dia kena sujud sahwi lah. Sebab qunut itu hukumnya sunat muakkad di dalam mazhab Syafi'i. Tapi nakallah seseorang itu bila sengaja, bila dia mengaku dia mazhab Syafi'i, kan? Nakallah dia kalau dia mengaku mazhab Syafi'i, kurang adab. Maksudnya dia mengaku dia mazhab Syafi'i. Kalau dia tidak mengaku dia mazhab Syafi'i, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengaku mengikut mazhab Syafi'i, dia mengikut pendapat Imam Syafi'i, tetapi dia sengaja meninggalkan bacaan qunut untuk dia sujud sahwi. Sebenarnya satu dia nakal, yang kedua bukan saya menghukumkan nakal, tapi macam tak kena. Dia mengaku dia mazhab Syafi'i kata sunat muakkad, tapi dia sengaja tinggal. Apa bahasa yang kita nak katakan kepada orang yang sebegini? Yang pertama. Yang kedua, sujud sahwi itu sendiri membawa konotasi sujud bagi orang yang terlupa. Sebab sahwi itu maknanya lupa. Sujud yang merujuk kepada seseorang itu terlupa ataupun tertinggal beberapa perkara sunat muakkad di dalam solat. Maka jadi macam tak kena ataupun tak molek lah. Tak cantik orang yang sengaja meninggalkan doa qunut kalau dia mengikut mazhab Syafi'i dan dia nak buat sujud sahwi. Jadi macam benda tu satu kepelikan di dalam solat. Macam tak comel. Dia tidak membatalkan sembahyang tapi tidak comel. Ya, tidak bagus. Lepas tu dia kata, Imam Nawawi kata dia kena sujud sahwi kalau sama ada dia lupa qunut itu sama ada sengaja ataupun terlupa. Wa amma ghairu subhi min as-salawatil khams fa hal yaqnut fiha? Fihi thalathatu aqwal lisyafi'i. Adapun untuk qunut pada salat subuh, adapun qunut pada solat selain daripada solat subuh, iaitu solat zuhur, asar, maghrib dan isyak, adakah kita kena qunut? Adakah dibacakan qunut padanya? Imam Syafi'i sahaja ada 3 pendapat. Bagi Imam Syafi'i sahaja ada 3 pendapat. Al-asah al-mashhur minhu
minha annahu in nazala bil muslimin nazilatan qanatu wa illa fala. Yang paling sahih di sisi Imam Syafi'i, boleh berkunut pada waktu subuh, pada solat fardu yang lain bila ada nazilah, bila ada musibah, bila ada masalah yang turun, yang terjadi terhadap masyarakat ataupun orang Muslim, ataupun negara kita, ataupun tempat kita yang mengenai ataupun yang terkena kepada orang-orang Muslim. Maka kita kunut. Kita kunut. Maksudnya seminggu kunut, 2-3 hari, sebulan, sehinggalah contohnya hari itu kita ada musibah, ada penyakit sebagainya. Tak kisah, kunut sajalah. Setiap solat boleh kunut sebenarnya. Tak pelik kalau dalam COVID hari itu semua kita solat, setiap solat kita ada kunut. Tidak ada masalah. Sebab itu pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, dan dia ada dalil-dalil lain sebenarnya yang datang daripada Nabi. Nabi kunut dalam solat-solat lain bila datang je nazilah atau bila datang sahaja masalah di dalam masyarakat Islam atau musibah atau malapetaka, ujian-ujian, penyakit dan sebagainya, wabak dan sebagainya. Kalau tak ada, tak boleh. Kalau tidak ada perkara-perkara yang memudaratkan ataupun tidak ada perkara musibah datang ke dalam masyarakat Islam, Imam Syafi'i dalam pendapat dia yang masyhur, tidak ada kunut dalam solat lain kecuali subuh. Pendapat yang kedua adalah boleh kunut. Boleh kunut secara mutlak. Kunutlah nak kunut pun. Ini pendapat yang satu lagi lah, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak kunut secara mutlak. Ini dari Imam Syafi'i sendiri ada 3 pendapat. Tetapi yang masyhurnya adalah tidak ada kunut kalau tidak ada musibah kepada orang Muslim. Tapi boleh berkunut dalam semua solat, termasuk solat subuh, kalau ada nazilah ataupun ada musibah atau ada masalah terjadi kepada orang mukmin ataupun Muslim. Okey, sengaja tinggal kunut mungkin dia tak hafal. Yalah, kalau sengaja tinggal kunut sebab dia tak hafal, kena sujud sahwi lah. Sengaja tinggal kunut sebab dia tak hafal, kena sujud sahwi lah. Tapi kalau dia dah, contohnya lah, dia nanti kita tengok dia punya lafaz kunut, nanti kita tengok lafaz kunut. Contohnya kita dah tahu dah lafaz kunut, Allah mahdini fi man hadait. Contohnya dia hafal yang tu je. Lepas tu dia turun. Maka dia tak payahlah sujud sahwi dah, sebab dia dah cuba dah buat dan datangkan dengan doa kunut yang dia mampu. Macamlah kita, kiasnya lebih kurang macam kita, ini perkara sunat. Contohnya macam orang yang baca Quran kan. Dia tak hafal Quran, dia tak hafal, dia baca qul huwallahu ahad saja. Maka turunlah rukuk, tidak ada masalah. Dan dia dah datangkan dah, dia dah buat, dia dah usaha buat dengan sekadar yang dia mampu. Maka kalau soalan Puan Iksum tadi kata sengaja tinggal kunut sebab tak hafal, maka dia sujud sahwi. Sujud sahwi, sebab dalam sujud sahwi itu kalau dia tak hafal tasbih pun tak apalah, sebab sujud sahaja kan. Jadi tapi dalam sujud sahwi ada bacaan dia. Jadi kalau tinggal kunut sebab dia tak hafal, maka dia sujud sahwi. Tak apa, tak ada masalah juga. Tapi nasihat kita kepada orang yang tidak hafal, bukanlah dia tu tidak ada usaha langsung tidak hafal. Maknanya dia tidak hafal tu mungkin tidak hafal penuh. Maka kalau dia tak hafal penuh, dia hafal separuh, baca separuh, dan dia tak perlu sujud sahwi pun tak apa. Ataupun dia hafal mula je, Allah mahdini fi man hadait. Tak apa, baca yang tu saja, terus saja, tak ada sujud sahwi pun tidak ada masalah sebab dia dah cuba datangkan sekadar yang dia mampu untuk menepati keadaan arahan sunat muakkad membaca kunut. Wallahu alam. Saya perasan, boleh faham Puan Iksum? Okey. Saya perasan Ustaz. Ya. Dia kata di sini kan, minta maaf Ustaz, Assalamualaikum. Di sini dia kata wajib menggantikan dengan sujud sahwi. Kalau kita, kalau orang tu tak hafal, kemudian dia malas nak buat tak nak buat sujud sahwi, apa maksudnya wajib di sana menggantikan? Mesti kena buat ke? Kalau kita tak buat sujud sahwi? Okey. Kalau tengok kat sini kan, dia tak kata wajib. Kalau tengok dalam terjemahan ada kata wajib ke? Ya Ustaz, ada. Namun wajib menggantikannya dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Kalau tengok dalam nas yang kita ada ni, nanti saya tengok satu lagi kitab. Kok ada perbezaan lafaz kat situ kejap.
dia ada sebut tak wajib, yajibu ke. Dan Imam Nawawi kan sebab dia ada klausa-klausa dia yang menunjukkan perkara itu wajib. Sebab kunut itu sendiri sunat muakkad. Faham tak? Kunut itu sendiri sunat muakkad. Kejap Itu sebablah Ustaz dia kata mula-mula apabila ditinggalkan baik dengan sengaja ataupun tidak, maka solatnya tidak batal, namun wajib menggantikannya dengan sujud sahwi. Itu terjemahan dia kan? Terjemahan di dalam kitab Hidayah kan? Al-Hidayah. Ya. Sebab di dalam teks asal, saya baca dua-dua kitab ni. Dia kata wahwa sunnatun muakkadatun, dia adalah sunat muakkad. Lau tarakahu lam tabtul salatuhu, kalau dia tinggalkan tidak batal solatnya, lakin yasjudu lisahwi, tetapi dia sujud sahwi. Dia tak sebut dalam teks asal ini yajibu alaihi sajdatas sahwi ke apa ke, tak ada. Dia tak sebut tentang wajib. Cuma terjemahan ni mungkin, tu sebab saya kata bila belajar ni alhamdulillah ada yang bertanya tentang perkara ni. Saya tak nampak ada isu kewajipan kat situ. Kalau contoh, kalaulah dia terlupa dua-dua. Sampai sudah solat dia terlupa. Solat dia sah tak? Kalau dia kata, contoh ada seorang tu dia terlupa sujud sahwi. Dia terlupa baca kunut. Lepas tu dia terlupa sebelum bagi salam tu pun dia terlupa juga nak sujud sahwi. Dan dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka solat dia sah tak? Salat dia dah sah. Tidak ada masalah. Kalau kata wajib sujud sahwi, makanya dia akan reflect balik jadi macam seolah-olahnya solat itu batal. Betul tak? Jadi kalau tengok kepada teks asal dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi ni, dia tidak sebut tentang kewajipan sujud sahwi. Dia kata dari segi adabnya untuk meraihkan sunat muakkad, yang ini apa yang kita boleh faham. Untuk meraihkan sunat muakkad yang ditinggalkan tadi tu, maka seorang itu sujudlah sahwi. Jadi dinasihatkan sujudlah sahwi. Tapi kalau sujud sahwi pun tinggal lupa juga, maknanya memang lupa sungguh lah. Mungkin kepala kita berceramuk sangat ke, lupa sangat ke, memang maka solat itu sah. Solat itu tetap sah. Solat itu tetap sah insya-Allah. Itu yang saya dapat kongsikan. Wallahualam. Tadi ada yang angkat tangan. Siapa yang angkat tangan tadi? Okey. Sebelum saya pergi kepada soalan yang ada dekat sini Okey, Puan Mira. Kalau Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tak hafal benda sujud sahwi tu bacaan dia Ustaz. Kita boleh ke baca yang zikir yang sujud biasa tu, subhanallah. Boleh. Kalau siapa tak hafal bacaan, contoh yang kita baca sajadah wajhi subhana man la yanam wa la yashu. Subhana man la yanam wa la yashu yang kita duk baca tu kan. Baca je subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau tak hafal pun sebenarnya sujud sahwi tu sah dah. Sebab sujud sahwi itu adalah perbuatan itu. Perbuatan itu adalah sujud sahwi. Zikir itu adalah zikir di dalam sujud sahwi. Jadi insya-Allah kita anggap kita biar kita rasa perkara ni mudah, tetapi kita jangan memudah-mudahkan. Solat insya-Allah mudah. Allah bagi kita mudah, maka kita terlupa kita boleh sujud sahwi. Dalam sujud sahwi kita tak tahu bacaan, kita sujud saja sahwi, lepas tu kita bangun. Alhamdulillah kita dah buat dah sujud sahwi. Tak ingat yang nama mulai baca subhana rabbiyal a'la, cukup dah insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya perasan satu hari kawan saya salat subuh, lepas salam dia bangun dan ulang solat. Bila ditanya dia kata dia lupa baca qunut dan dia tidak sujud sahwi. Wallahu a'lam. Puan Rasidah, kalau tengok kepada keadaan dan kita faham ni sebenarnya tidak membatalkan solat pun sebenarnya. Dia tidak perlu ulang balik solat dia tu kalau mengikut apa yang wallahualam, apa yang setakat pembacaan saya lah. Mungkin boleh tanya juga ustaz-ustaz yang lain supaya dapat keyakinan yang lebih. Tapi kalau kita tengok tadi tak baca kunut tu dari awal tidak membatalkan solat. Daripada awal tu baca kunut, dia isu dekat kunut. Dia bukan isu dekat perkara rukun.
Dia bukan isu dekat perkara rukun qauli atau fi'li, dia perkara dekat perkara sunat muakkad. Bagaimana kita nak faham sunat muakkad ditinggalkan boleh membatalkan solat, sedangkan Imam Nawawi sendiri pun sebut tidak membatalkan solat. Dan tidak ada frasa ataupun perkataan wajib yang bari ke ataupun yajibu ke, tidak ada dalam teks asal. Wallahu alam, kalau ada apa mungkin boleh refer kepada ustaz-ustaz yang mengajar di dalam SPAK juga tentang isu ini. Wallahu alam. Tak, Ustaz memang betul. Dia sunat je, tak batal solat tu. Okey. Kadang-kadang dah bagi salam baru teringat nak sujud sahwi sebab terlupa adakah solat. Boleh sah Puan Rasidah, Puan Salmi, insya-Allah solat tu sah insya-Allah. InsyaAllah kita kalau rasa kita ni, yalah saya pun dah makin tua kan, kita dalam ni pun rasanya makin banyak yang dah umurnya dah banyak kan, sebut tua nanti sensitif kan, umur dia pun dah banyak IC pun mungkin dah lekang-lekang sana sini dah kan. Moga kita, Allah bagi kita ingatlah, Allah hindarkan kita daripada penyakit lupa dan sebagainya. Tapi kalau mari lupa tu memang itu biasalah bagi manusia, biasalah bagi manusia. Moga-moga lupanya kita itu tidak memberi mudarat kepada ibadat kita, tidak bagi mudarat kepada kita dan orang-orang sekeliling kita, insya-Allah. Wallahu alam. Saya dah berhenti kat mana tadi? Habis dah 10.13, so kita boleh berhenti ya. Kalau Ustaz rasa nak teruskan pun boleh. Okay, saya sambung sikit lagi, lepas tu kita berhenti ya, insya-Allah. Wa yustahabbul qunut indana fi nisfil akhir min syahr Ramadan fi raka'atil akhirah min al-witri, dan disunatkan juga untuk kita qunut pada separuh akhir bulan Ramadan pada rakaat yang terakhir pada salat witir macam kita buatlah. Tapi kalau kita tengok betul-betul kan, sebenarnya kita buat pada 10 malam terakhir, betul tak? Wallahu alam. Setengah-setengah surau masjid dia buat 10 malam terakhir, tapi kalau ikut teks dalam mazhab Imam Nawawi dia kata finnisfil akhir. Finnisfil akhir ni maknanya 15 hari terakhir itu. Maksudnya masuk je malam ke-16 kita dah kunut pada rakaat terakhir pada salat witir. Okey. Tapi sebenarnya itu pun khilaf juga. Dia kata walana wajhun ayyaqnuta fiha min jami'i syahri Ramadan. Ada juga pendapat yang mengatakan boleh berkunut seluruh solat, maksudnya setiap malam Ramadan itu dari malam pertama sehingga malam ke-30 atau 29 itu atau 28 itu 29 itu kita kunut saja. Kunut je dari malam pertama pun tidak ada masalah. Nanti kalau ada orang kunut pada malam pertama solat bulan Ramadan itu jangan rasa pelik pula, sebab dia ada pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Wa wajhun thalith fi jami'i sanah wa huwa madhhab Abu Hanifah. Kalau ikut mazhab Abu Hanifah, maksudnya fi jami'i sanah, maksudnya setiap malam boleh baca kunut pada salat witir. Wal ma'ruf fi madhhabina huwal awwal, dan paling ma'ruf dan masyhur dalam mazhab kita mazhab Syafi'i adalah sebahagian akhir, maksudnya 15 malam terakhir dalam bulan Ramadan itu kita berkunut pada rakaat terakhir dalam salat witir. Wallahu alam. I'lam anna mahall al-qunut indana fi subhi ba'da ar-raf'i min ar-ruku'. Kalau baca yang ni kita akan panjang lagi kepada bacaan kepada dalil-dalil yang berkaitan. Jadi saya rasa kita berhenti kat sini dulu, insya-Allah. Kita berhenti dekat muka surat 120 pada paragraf yang keempat. Okey, pada paragraf yang keempat. Jadi kita berhenti dulu, insya-Allah. Kita dah habis 3 paragraf dalam muka surat 120. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah silap saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.